Saya Ricardo. Saya Kenny. Saya Faizal. Saya Nat. Kami ingin mengucapkan selamat menyambut Bulan Ramadan Al-Mubarak kepada muslimin dan muslimat sekalian di seluruh dunia. Ikhlas dari kami di Kinabalu Podcast. Podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh orang Kota Marudu tinggal di Jepun. Follow Jan's Journey promoting Aomori Japan on YouTube. Ya, dan follow semua social dia dan juga like, subscribe, juga share, komen di channel Lagu Dari Langit di YouTube. Cari sana best cerita pasal di Jepun, cerita macam mana dia berpuasa di Jepun, cerita macam mana dia collect dia punya jeans yang rare di sana. Juga dia collect dia punya jaket Sukajan dia di sana. Dia collect juga sekarang terkini dia ada second car dia Mitsubishi Lancer Evo yang limited, ada 3,000 biji saja di dunia. Ya, dan ada grup orang sendiri. Ya, ada grup sendiri berparking orang sana, macam lagu-lagu daripada itu Fast and Furious yang Fast and Furious keberapa tu Ken? Tokyo Drift dan sorry. jangan lebih di bulan Ramadan ini Ken. Tapi iyalah. On to the show. Ramadan bulan mulia, Ramadan kini tiba, padanya beribadah, sebulan berpuasa, tingkatkan amanat kita, marilah bersama-sama teguhkan iman kita di bulan yang mulia, Ramadan Karim. Oh, Ramadan Al-Mubarak, Ramadan Karim. Ya. Selamat kembali ke podcast nombor 1 di Sabah. Saya Ricardo. Dan saya Kenny. Ya, kami dari Kinabalu Podcast, the number one podcast in Sabah. Tidak ada Faizal pada hari ini dan juga mungkin besok. Dan kami ingin mewawarkan apa yang akan berlaku pada hari esok, Kenny. Yes, so kita menjemput apa tu, Kenny? Kita menjemput semua untuk menghadiri. Inilah. Lupa nama. Tapi benar kau dah salah Ken. So Islam ada Islam Hadari. Ya, aku kira kasih improvise lah. Memang kau hebat. Ya, teruskan. Menghadiri, Anda dijemput untuk menghadiri rakaman podcast ucapan hari raya. Menghadiri, salah lagi. Hadiri. Ya. Hadiri. Come over lah guys. Iyalah. Come over lah. Besok kamu mau berikan ucapan kamu, kamu install Clubhouse. Install the Clubhouse. Boleh join di Clubhouse, boleh berbual dan masukkan suara kamu dalam rakaman lah. But kalau kamu mau ingin ucapan juga dengan sahaja kami bacakan, boleh pergi Facebook lah. Ya, dan juga sekarang Clubhouse boleh chat kan, ada back chat, boleh chatting, chat area kan. Betul. Ya, boleh juga kami akan bacakan. Besok kita akan buat rakaman itu dan akan keluar pada raya. Pada first day of raya sebenarnya. Dia akan keluar. Betul. Ya, so bolehlah join besok. Ya, sebelum di screen Tengok tu. Ada di screen sekarang di Facebook. Okay. Season 7 episode yang ke-8 di part yang ketiga ini kita sangat saya sangat suka lah sekali ini. Sangat santai lah. I mean macam tadi Ustaz Farid Liman tadi cakap, dia pembuka dan penutup. Kali pertama dia masa minggu pertama. Karena minggu keempat dia juga. Minggu pembuka dan juga penutup. Taulah pembuka. Dan ada kesiokannya dia juga sebab dia pandai menyanyi, dia pandai berjenaka, dia pandai cakap Sarawak, dia pandai masak. Mungkin kita tak tahu. Pandai masak ni. Pandai masak kah? Maggi. Ya, semua orang pandai masak. Maggi, tak apa. Okey. Kami hari tu makan Maggi sama-sama. Kita sangat berbesar. Diam sikit tu bagi aku cakap lu. Baik. Kira bergaduh lah di podcast CEO. No, I'm sorry man. I'm so intrigued actually, and also very orang bilang berbesar hati sebab Ustaz hari ni dia bawa buah tangan. Buah tangan. Dia bawa buah tangan dia kali ni, dia bawa dia punya single terbaru
lah. Wih. Ya. Mau tanda tangan? Dia. Apa hukumnya minta tanda tangan ni? Boleh bawa ke mati ke? Dunia sejadi. Iya, tapi dengan izin lah. Yang dipertua dengan izin. Tarik balik yang dipertua. Saya orang Okey. Lagu ini tidak tahu apa tajuk dia. Kita tanya Ustaz Farid Liman. Ustaz, apa tajuk lagu yang Ustaz akan dendangkan ataupun kita akan mainkan sebentar saja lagi, Ustaz? Wow. Okey, jadi bismillahirrahmanirrahim. Tajuk dia ni sebenarnya Qasidah Untukmu versi 2.0. Ada 2.0. So tajuk dia apa sebenarnya? Pasal yang Qasidah Untukmu. Consider. Qasidah. Qasidah. Okey. Qasidah Untukmu. Alright, Yang mana yang pertama kita ini ada pertama dia. Ini ada kedua pertama. sudah. Okey. Yang kedua. Yang pertama tu saya pernah nyanyi secara live lah. Ketika tu live saya nyanyi di Festival Kesenian Islam Peringkat Borneo yang bertempat di IPG Kampus Batu Lintang. Itu dia. 13 hari tu. Dan yang ini adalah sebenarnya bukan single saya yang terbaru, cuma saya memberi nafas yang baru. Dan lagu ini pernah dinyanyikan oleh saya punya tim nasyid. Yang mana saya latih tim nasyid saya pada ketika itu untuk mengikuti pertandingan nasyid nasyid peringkat negeri yang diadakan di IPG Qatar. Oh, Qatar. Dalam Razak. Bukan Qatar. Dalam Razak di Samarahan, Qatar. Ingatkan Qatar. Okey. Jadi saya beri nafas baru, namun saya terus terang lah dia belum terlalu final betul ini. Okey, tidak apa. Dia masih demo lah. Boleh dikatakan demo juga. Okey. Pasal ada yang saya tidak berpuas hati dan perlu untuk di rakaman semula. Okey. Namun mungkin boleh juga diperdengarkan. Why not? Ya, Kita teaser. betul. Terima kasih Ustaz sebab beri kami peluang. Kita cuba dengar lagu Qasidah Untukmu Qasidah 2.0 daripada Ustaz Farid Liman. Ya. Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah. Rasulullah namamu tetap di hati, tak akan ku lupa walau seketika. Perjuanganmu memberikan kami cahaya hidayah dari Ilahi. Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah. Lembut tutur katamu indah pekerti, engkaulah contoh taulah dan terpuji. Engkaulah Rasul, engkaulah Habibi, bagi seluruh jiwa ini. Engkaulah pembawa rahmat, engkau jua pemberi syafaat. Terimalah kami sebagai umat, moga kami tetap selamat di dunia juga akhirat.
Ya. Itu dia. Wow. Lagu yang sangat bagus. Bagi saya ada nafas-nafas yang segar bagi zaman-zaman sekarang ini juga. Dengan input-input padang pasir sedikit dan input-input ke-Islami sikit dan which is di dalam landasan yang baik dari segi lagu dan juga makna dari lirik-lirik yang dibuat di sini. Sangat-sangat baik. Yes. Itu dia. Itu komen profesional saya lah. Ya. Ya betul, tapi betul ya kalau mau record suara baru boleh bincang belakang. Wah. Lagu yang bagus, Sebab lagu ni dia belum lagi finalize. Ya betul. Dengan suara harmoni belum masuk lagi. Ya. Ini dia masih raw lagi lah. Ya. Dari segi tapi dari segi arrangement okey. Ya betul. Dari segi suara dia masih raw lagi. Vocal. Kita belum rakam yang sepenuhnya. Sebetulnya dia rilis masa Maulid Rasul tahun lepas. Okey. Tapi masih kita PKP, susah semua PKP untuk arrangement dengan saya punya inilah Sifu lah. Okay. Mas Rizan Masre. Shout out. Ya, Alhamdulillah. Ustaz ni bukan saja orang yang Dia serba boleh. ya. So, bukan saja biasa-biasa, bukan biasa-biasa, bosku. Ya. Tapi sebenarnya apa di sebalik lagu tu, Ustaz? Okay, lagu ni dia mengisah Kepada siapa ni? Untuk mu tu siapa? untuk mutu Rasulullah lah. Oh, Untuk Rasulullah. iyalah. Pasal kalau ikut yang verse verse yang verse pula. Yang pertama tu saya dulu tu yang saya nyanyi masa di IPG. Versi yang pertama lah. Ya, Okay. kasih dia untukmu Habibi. Oh. Tambah Habibi di belakang. Okay. Jadi ni kasih dia untukmu 2.0. Okay. Dia kembali kepada Rasulullah SAW juga, di mana Okay. kita meletakkan cinta rasa sayang kita dengan Rasulullah. Kalau yang lagu pertama yang saya buat dulu tu itu Kepada sama juga kepada Rasulullah juga, dan dia lebih kepada penceritaan tentang pengorbanan Nabi lah. Yang sallallahu alaihi wasallam. pengorbanan Nabi yang ini kita mau tengok macam mana pengorbanan dia sambil kita meletakkan pengharapan cinta pada Nabi untuk jadikan kita ini sebagai umatnya. Alhamdulillah. Boleh tahan Ustaz ni ya. InsyaAllah. Naik saham dia ni. Naik. Ada mau sign? Untuk makluman semua garis-garis semua Ustaz sudah berpunya ya. Okey, teruskan soalan seterusnya. Jangan kecewa. main saja. Jangan Ya. kecewa. Kita kembali ke Fadhilat Ramadan di part yang ketiga di season 7 episode yang ke-8 ini. Yes Saya di ambang-ambang ni agak sedih juga, tapi sayu juga at the same time, sebab ni adalah 10 Ramadan terakhir kiranya, dan orang bilang selagi apa yang kita boleh buat tu kita buat. Betul. Sebab 700 kali ganda tu. Kita simpan tu apa saja kita buat yang baik, kita akan jadi terus kali. Yang tidak baik pun akan jadi terus kali ganda. Maksudnya multiple. Jadi berhati-hatilah. Cuma buat yang baik-baik sajalah. Be careful Doakan yang baik-baik kepada kawan, di telefon kah, di message kah, di WhatsApp kah. Why not? Jangan tengok TikTok yang macam-macam. Spread kindness. Itu dia. Spread kindness. Be kind lah. Be kind to everyone, to the earth. To the world. Yes I'll leave that a better place for you and for me. Itu dia. Okay, jangan lebih-lebih. Michael Jackson Islam kan dah? Okay, teruskan. Okay, speaking of kindness, kita ada saudari Dayang Nurliana. Okay. Love you. Bel. Jawab, kena jawab. Yeah, love you too my sis. Ya. Okay. Dia punya Itu dia. kakak sepupu. Ya, alhamdulillah. Ya. Alright. So seterusnya soalannya, ada syarat lagi atau macam mana? Syaratnya itu saja sementara ini. Iya, baiklah. Okay, kita teruskan dengan soalannya. Saya ingat kau bilang kita teruskan ke weather forecast. Hari ini Kota Marudu hujan di Mengaris dan beberapa tempat ya. Okay. Nah, malam ni Okay, malam ni saya mau sebut soalan. Okay. Boleh kan. Teruskan. Okay, ini dari Encik Lawrence Abdullah. Lawrence. Dia dari Kaningau. Kaningau, right. Dia bilang, salam Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh bantu saya doa ringkas seperti majlis hari jadi. Sebab saya ketua keluarga. Saya malu tak tahu nak baca doa. Tapi saya mualaf. Itu je soalan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, tahniah kerana anda merupakan seorang mualaf. Alhamdulillah. Dan jika dilihat pada keadaan itu, anda
seolah-olah baru lahir. Jadi dosa yang sebelum ini insya-Allah diampunkan. Wah. Dan akan dibina hidup baru, lembaran baru sebagai seorang Islam. Tahniah. Dikira barulah. Ya, kiraan. dan apapun Reborn. ada orang dia beranggapan doa ni adalah perkara yang menyusahkan. Hakikatnya dia benda yang memudahkan, sangat mudah. Yang mana doa ni kita boleh doa dalam apa-apa bahasa sekalipun, asalkan jangan dilakukan pada ketika solat. Solat mesti bahasa Arab. Kalau kita sembahyang dalam bahasa Bajau itu memang memang batal. Batal. Niat teko. Ya, doa ni kita bana. Bahasa yang kita senang, bahasa dusun boleh, bahasa Cina boleh, bahasa Melayu apa pun boleh. Kita ambillah doa tu doa kebaikan. Kalau kita time tu pada keadaan majlis hari jadi, kita doakan kebaikan untuk yang disambut hari jadi. So maksudnya boleh baca dalam apa saja juga kan? Boleh. Tak jadi masalah. English ke apakah? Yes, English, Arab. Ada orang bahasa Yahudi boleh? Boleh, tak jadi masalah. So dia adalah bahasa. Ya betul. Okey, teruskan Ustaz ya. Jadi kita baca dalam apa bahasa sekalipun, asalkan tidak pada solat, dan tidak pada kita menukar azan itu pergi bahasa ibunda kita. Bayangkan kalau kita, kalau semua bangsa mau Allahumma azan besar, itu kalau dalam bahasa Melayu Allah besar. Kalau kita tukar pergi bahasa Bajau, Allah bagal bana. Nah. Kan? Kalau kita pesoyo nak tekok kalau kita tukar pergi dusun, Allah agayo. Nah, jadi bayangkan, jadi kampung itu kita mau pakai bahasa apa? Bergaduh kita. Tapotnya. Cuba dusun bilang. Okey, faham. Yang selain daripada tu kita boleh guna bahasa lain. Punchline terus masuk dan sampai. Okey. Alright. Okeylah, doa baik-baik lah. Doa baik-baik. Doa minta panjang umur, murah rezeki, diberkati umur, diberkati rezeki, itu paling penting lah. Okey. Mungkin saya boleh kongsikan sedikit doa yang mungkin yang pendek, yang senang-senang untuk semualah pendengar yang mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berkatilah umur kami, berkatilah rezeki kami, limpahkan kurniaan kasih sayang mahabbah dalam keluarga kami, cintaan sesama kami, ibu bapa, anak beranak, amin. Insyaallah. Itu je lah doa. Wah. Apa lagi kau minta? Kalau kau minta, actually mintalah banyak macam mana sekalipun, Allah tetap maha kaya. Mintalah. Allah suka kita minta. Wa idh qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan tatkala berkata Tuhanmu Muhammad, berdoalah kepadaku, aku akan penuhi doa kamu. Allah suka kita doa, insya-Allah. Beza sama manusia. Tambah sikit lah kan tu soalan kan. Tambah. Allah suka kita minta. Tapi belum tentu manusia suka kita minta sama dia. Betul. Kan? Betul. Kau ni balik kau minta sama aku. Tapi Allah suka minta. Okey. Semoga terjawab Allah dan Sabdullah. Allah. Bolehlah baca-baca, yang penting yang baik-baik saja. Ada juga orang bagi tahu, tidak tahu betul ke tidak, boleh tanya Ustaz. Dia cakap mesti setiap doa tu mesti ada kerana Allah Taala. Tidak juga semestinya Ustaz. Dia memang kita doa tu lazimnya kerana Allah lah. Ya betul lah kan. Tidak kira terlepas atau di dalam dia. Ya, faham baik. Begitu. Cuma azan tadi sebenarnya tidak boleh. Sembahyang azan jangan aku tukar. Jangan. Ken. Okay. Saya ketawa bukan apa, sebab macam yang tidak pernah saya dengar macam begini. Yang agak apa sih? Okey. Ya betul. Baiklah, jadi jangan. Baiklah, kita ke soalan yang seterusnya. Okey, ini dari anonymous, tidak bagi nama. Ustaz, apa perlu buat sekiranya saya banyak dosa dan ingin bertaubat? Pertama yang perlu saya buat sebelum saya berpuasa apa Ustaz? Apa? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Taubat ni adalah tu benda yang paling Allah suka. Taubat. Asal kita tidak lepas daripada dosa. Okay. Aku hanyalah manusia biasa. Tidak terlepas dari dosa dan pahala. Namun aku mengharap hidayahmu untuk diriku. Gitu. Itu. Jadi maksudnya sambung. Untuk kita bertobat ni satu benda yang Allah suka kita tobat. Allah suka kita tobat. Jadi
benda pertama Ni kita kena taubat ke bukan taubat? jangan taubat siap taubat lah. Okey yalah Ustaz. Okey baiklah. Taubat ni pertama dia kena ada keinsafan. Taubat nasuha ni dia kena ada keinsafan yang mana kita berazam untuk tidak buat lagi. Jangan kita taubat buat lagi. Taubat buat lagi. Itu bukan satu keinsafan. Itu bukan satu dikit sebagai taubat nasuha lah. Satu lagi benda yang selain daripada tu, taubat ni dia dikira taubat kalau kita malu untuk menceritakan aib kita. Okey. Dulu masa sebelum saya bagus ni, saya minum itu tawa, aku buat tawa deh. Nah, dia cerita lagi begitu kan. Dia cerita lagi, dah sebab kita ni. Nah, tapi itu dulu, sekarang saya sudah tobat. Jangan. Sial. Apa ni orang bikin bansi? Jadi dia Ustaz tawa tu apa tadi Ustaz? Saya kurang faham. tawa ni dia macam KLCC. Gitu. tawa. Baiklah. Kenapa kan? Kenapa? Menara KL. Iyalah. Baiklah. Yayasan Sabah. Jadi Baiklah. pertama taubat itu mestilah dia dengan ikhlas. Taubat pertama. Kedua, taubat itu ikhlas ni maksudnya apa? Bukan kita tinggalkan perkara itu kerana orang lain, tapi kerana Allah. Memang kerana Allah. Yang kedua, taubat dengan syarat kita insaf. Kita insaf. Dan yang ketiga, taubat dengan syarat kita benci pelakuan kita yang lepas, yang dosa kita buat kita benci. Dan yang keempat, kita taubat dengan mengharapkan ampunan Allah. Itu yang sama seperti pertama lah. Dan yang kelima, kita taubat dengan tidak menceritakan dengan bangga apa yang kita pernah lakukan. Riak. Kita berdosa dulu. Bukan riak, dia macam ada kebanggaan. Kawan bercerita, dia pun ikut juga cerita. Dia cerita ni budak yang dulu ni kan. Gitu kan. Alah. Dia suka cerita benda yang dia buat maksiat. Alah, baru begitu, baru 2 tahun. Belum lagi tu. Lebih kuranglah contoh lah. Tidak tahulah kan. Begitulah yalah. Menjadi kebanggaan pula. Ya, okey. Sebak dia. Nak babak no. Okey. Nak babak no Okey, faham Ustaz. Okey, semoga terjawab lah ya. Allah. Ya. Sangat baik soalan itu sebenarnya. Baiklah. Ustaz, sebelum ke nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Istighfar lah, banyak istighfar. Jadi buat istighfar. Ada macam Ustaz berbalik kepada tadi tu bertaubat tu kan Ustaz. Ada macam contohnya solat taubat? Ada solat taubat. Jadi macam mana niat dia Ustaz kalau solat taubat ni? Soli sunatan taubat rakaat ini ada nilai ta'ala. Dalam bahasa Melayunya? Sahaja aku sembahyang sunat taubat 2 rakaat kerana Allah. Okey. Baiklah. Mungkin ada pendengar-pendengar kita yang malu bertanya dan ingin tahu dan kalau mungkin susah dalam bahasa Arab tu. Banyakkan istighfar. Nabi istighfar 70 kali sehari. Wah. Kita berapa kali? Jangan kurang daripada tu, malu kita. Astagfirullahalazim. Ya. Lazim. Ya. Baru satu. Tapi tamil sembahyang ada astagfirullahalazim. Ya, betul. Okey. Baiklah. Jangan terlalu mendalam, nanti terkeluar sendiri benda-benda yang tak sepatutnya. Baiklah. Kenny, teruskan soal Kenny. Ini ada Anti Su bertanya. Okey. Apa maksud puasa? Macam mana bacanya? Sorry, minta maaf. Mabrur. Ya, okey. Apa maksud puasa mabrur? Kabur ke Ustaz? Okey. Begini, bismillahirrahmanirrahim. Biasa kita istilahkan mabrur ni dengan haji mabrur. Haji yang diterima. Okey. Umrah makbul. Okey. Puasa ni kita mungkin dia tanya tu puasa yang diterima lah kan. Ya. Puasa mabrur ni mungkin dia maksudnya puasa yang diterima lah. Puasa kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang terbaik lah. Soalannya apakah ciri-ciri puasa yang diterima? Ciri-ciri puasa yang diterima apabila kita berpuasa. Sebenarnya puasa ni dia diperisai bagi orang beriman. Dan puasa ini pada bulan Ramadan merupakan madrasah Ramadan untuk membimbing kita jadi lebih baik. Apabila kita melakukan puasa dalam keadaan masa yang sama kita masih melakukan maksiat, maka kemungkinan besar puasa kita itu bukanlah dipanggil puasa yang makbul. Tapi dia sah. Maksudnya sah ni maksudnya dia tidak maksudnya dia buat benda yang mungkin tinggal solat. Kan? Tetap diterima puasa dia. Cuma tidak kurang nilai lah. Mau cakap tidak nilai kasar sangat, kurang nilai lah. Begitu. Jadi seharusnya kebaikan itu diselangi dengan kebaikan.
dan keburukan yang berlaku mungkin ditutup dengan kebaikan dan tidak diulangi keburukan yang sama. Okey. Jadi maksudnya untuk melihat Teorinya begitu. Ya, untuk melihat Okey. puasa itu mabrur, puasa itu makbul, puasa yang boleh menahan kita daripada mengumpat, mencaci orang, memukul orang, marah, menipu dan sebagainya. Benda-benda mazmumah yang kita tinggalkan. Selain daripada berpuasa tidak makan tu lah. Iya, pasal puasa baiklah. tidak makan dan minum ni adalah puasa orang yang biasa. Okey. Puasa yang biasa. Puasa ni ada 3 tingkat. Puasa yang biasa, puasa khusus dan puasa khususul khusus. Puasa yang lebih khusus lagi, iaitu orang yang boleh untuk meninggalkan perkara-perkara yang haram, melegah dirinya daripada perkara-perkara yang haram, dalam masa yang sama dia mendekatkan dirinya sebaik mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tingkatan puasa yang paling tinggi insya-Allah. Allahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, begitu ceritanya. Ya, bukan kabur lah. Jangan kabur. Jangan. Kabur tu pandangan, puasa tak pernah kabur. Dengar tu. Okey. Terima kasih producer telah mengorder pisang dan kopi on the way. Wah, Terima kasih ya producer ya. terima kasih. Ya. Terima kasih. Wow. Ya, kita teruskan ke soalan yang seterusnya. Kita seterusnya. Okey, ini soalan daripada Anonymous juga. Wow. Air mineral ada ini untuk Ustaz saya. Ustaz. Boleh. Okey, Anonymous tidak letakkan nama. Baiklah. Bercantik, berwangi, bergaya di hari raya. Apakan pula? Akhirnya aku mau kasih rhyme lah. Betul. Apa hukumnya Ustaz? Bukankah kita dalam Islam perlu berwasatiyah? Kalau kini tak faham, wasatiyah tu What is that? kesederhanaan. Oh. Jadi apa hukumnya Ustaz ni berwangi bergaya di hari raya? Ya. Ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Macam mana mau cakap? Berwangi, bergaya. Yang disebutkan sebagai wasatiyah ialah berwangi bergaya yang tidak memaksa diri untuk membeli perkara yang melebihi batas kita. Okey. Ya. Itu maksud secara general sebenarnya. Jangan sampai kita buat pinjaman, buat Alamak. pembiayaan semata-mata untuk menyedapkan mata orang. Alamak. Sedangkan kita sendiri tahu kita punya poket macam mana. Jangan paksa diri. Beli Mercedes. Iya, beli macam-macam. Sebelum raya beli Mercedes. Iya. Jadi Habis raya kena tarik. Alamak. Coy. jadi maksudnya di sini kita Islam tidak melarang untuk kita bercantik-cantik, bahkan dianjurkan untuk memakai pakaian yang paling cantik pada ketika itu. Masa kita Meraihkan. kita meraihkan kita punya kemenangan kan. Okey. Meraihkan kemenangan dan berwangi-wangian itu tidaklah sehingga kan menimbulkan fitnah. Adapun wangi-wangian ini yang menimbulkan fitnah ini apabila wangi-wangian itu terutamanya yang dipakai oleh wanita boleh menarik perhatian lelaki. Itu bahaya. Dan adapun itu perhiasan yang boleh menarik perhatian lelaki ini bagi tabarruj lah. Lebih-lebih kan bagi tabarruj. Jadi kita Tabarruj. tabarruj lain. Tabarus lain. Oh itu tabarus. tabarus Nasi yang kambing, boleh, nasi mandi tu. tabarus. Jadi Yalah. untuk lelaki sama juga. Dalam keadaan kita berpakaian cantik, berwangi-wangian, mestilah ada beberapa adab. Pertama, kita memakai pakaian dan wangian itu untuk meraihkan hari raya selaras dengan syariat dan tidak bertentangan. Yang kedua, hendaklah pemakaian yang kita pakai itu tidaklah mendatangkan fitnah. Dan yang ketiga, tidaklah kita memakai pakaian itu mendatangkan riak pada diri kita. Kan untuk kita banding-banding sama orang. Betul. Dan yang seterusnya, hendaklah kita memakai pakaian yang dianjurkan sama ada berwangi-wangian tidaklah menarik. Fitnah tadi juga. Tidaklah ketat. Ini menjaga aurat dan seterusnya tidak memaksa diri untuk membeli luar batas kemampuan. Okey, itu yang kata penting. kuncinya lah. Selain daripada tu memang tidak baguslah, tidak boleh. Ketat sedikit kalau boleh longgar lah. Kira mau juga lagi. Tidak boleh. Sikit ketat, nampak sikit. Jadi aurat ni, konsep aurat ni bukan hanya pada perempuan, tapi pada lelaki juga ada. Ya Ustaz. Ya, jadi kita pun dah boleh pakai seluar ketat-ketat. Nanti nampak bonjol-bonjolan. Nah, bidak pula tu kalau kita pergi jalan-jalan pakaian tu. Sebab banyak sekarang baju-baju Ustaz, baju-baju yang macam modern-modern ni saya pun macam tak boleh nak brand sangat lah. Slim fit. Dia bukan saja slim fit.
Dia bonjol sana keluar kiri kan. Kadang-kadang orang boleh nampak berapa panjang. What the heck? Bukan panjang itu. Kaki, Berapa kaki, panjang kaki. kaki. Kakinya. Ya, dan fikirannya lah mungkin. Iya. Berapa kakinya? Iya, betul. Dia 1 atau 2 kaki? Memanglah 1, kadang-kadang 3. 3 tu apabila dia berimajinasi. Ya. Imajinasi ya? yang kira yang anu tu menjadi kaki sudah. Yang tengah tu menjadi kaki. Dia jadi tripod. Maksudnya lah. Ah. Apa ini? Ya tongkat atau kaki motor. Oh. Ya betul. Jangan. Tripodnya. Ya betul lah. Jadi kalau boleh pakailah yang macam tidaklah ketat. Sopan lah. Ya Sopan. sopan dan Jaga aurat lah insya Allah. ya dan yang pertama kata kuncinya adalah tidak melebihi batas lah kan tadi Ustaz. Ya. Baiklah. Batas kemampuan, batas agama. Ya, kalau boleh pakaian tu tak perlu nak banyak sangat. Sehari 1 pasang lah. Maksudnya 2 hari 2 pasang. Oh. Raya 1 bulan. Actually tidak. Actually tiada masalah. Sebab Aina kata matai. kunci dia tadi adalah batas tu. Kalau kau mampu teruskan. Jangan berlebihan. Lebih-lebihin kita lock. Lebih-lebihin. Kau tengok. Lebih-lebih kita lock. Dan juga yang saya dengar tadi, jangan sampai boleh menarik perhatian lain. Macam contohnya kalau lelaki tu kan, sampai wangi betul, sampai tertarik pula perempuan. Tapi bukan saya perempuan tertarik, lelaki pun ikut tertarik. Macam mana tu? Itu Alif ada cara. Gitu. Kalau sebut Berhati-hati insya Berarti jangan kita husnuzon. Yes, Allah fitnah. sayang. Semoga menjawab tadi soalan tadi. Semoga menjawab dan menjadi asbab lah. Kira aku pakai bahasa asbab lah. Okey, alright. Baiklah, kita ke soalan seterusnya. Ya. Seterusnya. Saya tu kan. Ya. Okey. Ni Dino nama dia. Dino. Okay, Dino. Dari Kota Belud. Kota Belud ke Kota Baru? Tak tahu lah. Okey, teruskan. Mungkin lah kan. Ya. Zikir terbaik adalah apa dan bagaimana Ustaz? Hasbi Rabbi. Sama. Okey, itu ada lagi lebih mudah sebenarnya. Zikir terbaik nak lain nak bukan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Adapun zikir yang disebutkan juga antara yang terbaik ialah kalimatan hafifatan ala lisan thaqilatan fil mizan. Subhanallah bihamdi subhanallazim. Maksudnya hadis tu beritahu ada 2 kalimah yang lembut atau ringan pada lidah tapi berat pada tindangan pula. Lock tindangan. Lock. Timbangannya. Okey. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. So zikir-zikir yang disebutkan tadi itu adalah zikir-zikir yang ada yang terbaik lah. Dan boleh juga kita dan kira mudah jugalah. Mudah dan kita berselawat kan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana selawat ini kalau zikir hebatnya selawat kan kita ambil sikit selawat kan. Hebatnya selawat ni berbanding dengan amalan-amalan lain. Amalan lain Allah direct suruh. Okey. Allah direct suruh. Wa ita'iz zakah, wa iqamis solat, wa aqimus solat, tunaikan solat, tunaikan zakat. Tapi selawat ni dia berbeza. Allah bagi tahu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah bagi tahu yang dia dan malaikat dulu buat. Baru dia suruh orang lain. Maksudnya ni bekas malaikat pernah buat ni? Bukan, maksudnya Allah dia bagi tahu Allah pun buat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah pun buat. Allah dan malaikatnya pun berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya hebatnya kita selawat ni, kita selawat sekali, Allah dan para malaikatnya berselawat kepada kita 10 kali. Hebat. Hebat selawatnya. Berganda. Ya satu ketika kita ambil sirah sikit kan, satu ketika pada zaman tabi'in ada satu orang tabi'in ni, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya pun lupa siapa nama dia. Okey. Jadi dipendekkan cerita, dia nampak satu orang ni, orang muda ni, dia mengelilingi Kaabah, tawaf kan. Dia selawat. Allahumma sholli dia selawat. Jadi dia tanya, wahai pemuda, dia bilang, bukankah pada setiap kali kita keliling Kaabah tu ada bacaan yang disunatkan, kenapa kau selawat? Dan dia beritahu, satu ketika aku membawa bapakku untuk pergi umrah, menunaikan umrah, dan tiba-tiba ketika itu dia meninggal.
Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan wajahnya hitam. Hitam wajahnya. Dan aku pun nangis, ya Allah, apakah dosa bapakku sampai wajahnya hitam, ya Allah. Nangis punya nangis, dia pun tertidur. Dia pun tertidur Di sana. di masa dia pangkuk bapak dia tu, dia tertidur. Okey. Jadi dia bermimpi Rasulullah SAW. Nabi beritahu, sesungguhnya bapakmu ni maksiat dia buat banyak betul. Maksiat Itulah dia buat hitam. banyak betul. Iya. Gelap. Okey. Ya, dia bukan hanya pada apa ini orang bilang cerita tanah kubur tu. Ini real, real. Okey. Real. Okey. Jadi hitam wajahnya dan dia bermimpi Rasulullah SAW. Rasulullah beritahu, sesungguhnya bapakmu ni banyak dosa maksiat dia buat ni. Tapi ada satu benda dia pernah tinggal. Apa dia? Selawat ke atasku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan Nabi ketika itu pada mimpi tadi itu dia usap lebih kurang wajah bapaknya, dan bila dia buka bapaknya sudah kembali seri. Wow. Serta dia beritahu kepada tabi'in tadi, sesungguhnya kerana itulah aku berselawat. Okey. Tapi tidak salahnya juga kan bila dia bertawaf tu dan dia berselawat. Tidak salah. At the same time dia buatlah rukun yang sepatutnya. Ya, betul. Ya. So maksudnya di sini itulah antara pilihan-pilihan yang kita boleh berzikir lah. Tasbih Fatimah ada fadilatnya, kelebihannya, semua ada kelebihan fadilatnya. Alhamdulillah. Okey. Baiklah, semoga terjawab Dino. InsyaAllah. Ya, Dino dengar. Allahu a'lam. Kita teruskan beberapa lagi ni ada di sini ni. Kita pilih-pilihlah, kita sudah hampir sebenarnya, tapi kita cuba mana yang boleh. Okey, boleh. Ya, solat sunat apa yang paling terbaik untuk diamalkan Ustaz? Daripada Akmal Johor Baru. Ya. Okey. JB. Solat yang paling baik. Solat sunat yang paling baik bahkan. Ya. Okey, saya tidak mengatakan yang paling baik, saya susun yang terbaik lah. Okey. Pertama ialah tahajud. Tahajud ni adalah amal ahli-ahli syurga. Tahajud ni orang yang menjaga tahajud. Nabi SAW beritahu tahajud Nabi ni memang lama, sangat lama. Pasal tahajud ni adalah sesi kita untuk bersama-sama dengan Allah secara orang bilang bersendirian. Berbanding dengan solat-solat yang kita laksanakan mungkin pada waktu siang banyak gangguan. Tahajud ni tidak. Kita berbuat pada waktu tengah malam dan bersendirian. Di situlah kita mungkin boleh menangis, boleh meraung atas dosa-dosa kita. Dan yang kedua, solat yang terbaik juga ialah solat duha. Nabi SAW memang mengamalkan solat duha ataupun dipanggil sebagai solat tawabin, solat duha. Dan Nabi SAW juga mengamalkan selain solat duha, solat tahajud, solat witir, hari-hari solat witir. Jadi kalau tidak memberatkan umatku, pastinya aku akan mewajibkan solat sunat, antaranya tahajud dan juga witir itulah. So itu adalah sunat-sunat yang antara sangat terbaik. Terbaik lah. Tapi melihat kepada keadaan. Maksudnya kau tidak boleh buat solat tahajud ketika waktu siang kan. Begitu. Dan contohnya pada solat, kita boleh cakap solat sunat hari raya pun solat yang terbaik, pasal memang itulah kita laksanakan pada ketika dan keadaan itu. InsyaAllah Allah Ta'ala alam. Gitu. Itu dia. Itu kita teruskan, alang-alang ni ada soalan kita baca lah. Teruskan. Boleh insyaAllah. Ya. Ya, ini dari Borhan lah. InsyaAllah. Borhan dari Enjin masih hidup. Enjin masih hidup. Ya. Dia bilang dia suka cerita-ceritaan. Dia bilang kisahkan satu cerita tentang Nabi berkenaan Ramadan. Bolehkah Ustaz? Boleh. Borhan Kota Kinabalu. Ya. Yezah. Sebenarnya saya suruh ceritakan tadi sedikit bagaimana Nabi SAW bersahur dengan kurma, dan bagaimana Nabi SAW pada bulan Ramadan ni Anas bin Malik radhiyallahu anhu dikira sebagai budak Nabi lah. Budak Nabi ni hamba Nabi SAW yang tinggal dengan Nabi selama 10 tahun. Dia begitu, dia tidak pernah melihat Nabi pemurahnya. Dia tidak pernah melihat orang pemurah seperti Nabi. Dan dia tidak pernah melihat Nabi paling pemurah ketika pada bulan Ramadan. Sebenarnya Nabi ini dapat harta dia selalu sedekah. Paling pemurah pada bulan Ramadan. Itu antara kisahnya juga. Sama juga dalam beberapa siri peperangan Badar kita laksanakan pada bulan Ramadan. Dan sebenarnya
kisah bulan Ramadan ini banyak berlaku, berkisar tentang macam yang saya bagi itu tadi itulah, macam mana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menyambut Ramadan kan, dan para sahabat menyambut Ramadan dengan penuh kegembiraan kan, dengan penuh kesenangan, pasal ketika itu adanya bonus, iaitu berlipat kali ganda pahala, dan mereka pun faham keadaan. Kita kadang-kadang tak faham. Betul. Kita apa yang kita faham, kalau besok puasa, hari ni apa lagi mau makan lah. Restoran mana lagi kita mau pergi? Alah, terlepas restoran sana itu. Alah, macam mana ni? Betul. Kita Ramadan, kita banyak fikir di mana mau buka puasa, apa mau buka, air apa mau bazar dibuat, mana, minum apa. Nabi SAW fikir bagaimana amalan, dan sahabat amalan boleh dipertingkatkan lebih hebat daripada hari-hari sebelumnya. Okey. Jadi begitulah keadaan Nabi SAW bulan Ramadan. Kalau sirah secara lengkap daripada A sampai Z, saya boleh ambil yang tadi yang penting. itulah. Jadi insyaAllah semoga jadi pedoman untuk kita mengharungi Ramadan InsyaAllah. yang berbaki 7 hari ini insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Allah Ustaz. Masya Thank you very much. Ustaz, kita sempatkan beberapa yang ada baru lambat-lambat sikit masuk ni Ustaz. Dia bilang okey, TikTok dan PUBG diharamkan oleh Taliban di Afghanistan. Memesongkan. Pandangan Ustaz, dia cakap. Okey, tapi saya rasa kita sudah jawab tadi, macam beberapa benda yang pasal social media dan sebagainya, macam mana mengelak daripada kita juga. Adakah binatang ini siapa yang jawab? Dia tidak. Adakah binatang berpuasa? Apa perbezaan ibadah haiwan dengan manusia, sedangkan haiwan juga ciptaan Allah, dia cakap. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Apa yang saya faham daripada pembelajaran saya, haiwan ini dia sentiasa berzikir. Dan memang kita tidak nampak lah macam cara dia. Okey. Dan ditaklifkan, dipikulkan amalan ini kepada kita, dan kita yang akan ditanya berkaitan tentang itu. Haiwan tidak. Seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika dia melihat lembu tengah makan rumput, dia beritahu, alangkah baiknya kalau aku ni adalah rumput yang dimakan oleh lembu. Maksudnya betapa kita ni apabila sudah meninggal, kita sepastinya akan disoal, akan ditimbangkan kita punya berat. Binatang tidak. Binatang tidak. Jadi ditaklifkan amalan ini hanya pada 2 golongan, yaitu yang pertama manusia, dan kedua yaitu jin. Yang mana masing-masing kita akan ditimbang sama ada kita masuk syurga ataupun neraka. Okey. Adapun yang lain itu tidak. Maksud dia binatang tidak. Tidak. Adapun yang dorang ni yang sepaham saya, apabila mereka sentiasa berzikir. Okey. Adapun orang bilang kan kalau kucing tu dia begini tangannya, kalau ini sembahyang konon dia. Allahu a'lam. Kita nak tahu. Ya, kita nak tahu. Baiklah. Pasal dia tidak disebutkan untuk beribadat. Yang pernah saya jumpa dalam Al-Quran, kena berkata, ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu wa hayawan. Ati Allah wa ati Rasul wal amri minkum. Tidak pernah disebut begitu. Betul. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah ada. Tapi ya ayyuhalladzina amanu wa hayawan tidak ada. Tidak ada. Baiklah, semoga terjawab ya soalannya. Iya, saya juga pernah membaca dan juga menontonlah macam asatiza memberitahu macam rumput yang bergoyang itu sedang berzikir. Semua binatang. Allahu alam, kita tak tahu. Makhluk berzikir. Betul. Okey. Ustaz, ini berat sikit. Ustaz, saya ini pondan. Dia cakap, okay ni jangan dulu kau minum time ini, nanti kau terhambur. Menghadap sana. Ustaz, saya ini pondan. Saya lelaki tapi saya nak jadi wanita. Setakat sekarang hanya buah dada yang saya dapat hormonkan. Tapi masa akan datang saya tengah kumpul dana untuk ke Thailand untuk pembedahan transgender. Apa Ustaz punya nasihat sebelum saya terlambat, Ustaz? Karen Beaufort. Bismillahirrahmanirrahim. Ini serius soalan ni. Jangan kita ketawa. Dia betul-betul mana tahu kita sempat mengubah dia. InsyaAllah. Saya minta maaf. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu soalan yang berat insyaAllah. Tapi sama-sama kita renungi perkara ini supaya tidak berlaku dengan diri kita dan orang lain insyaAllah. Pertama, dia tahu dia pondan, dia tahu benda tu silap, maka kembali ke jalan. Maksud dia sudah tahu kesilapan dia ni ya? Itu kira satu. Dia satu bonus yang dia tahu dia silap. Itu kira bagus sudah tu. Kembali ke pangkal jalan. Adapun yang merasakan bahawa benda ini tidak mendatangkan apa-apa dosa
apabila dia memikirkan hanya hawa nafsunya sahaja. Oh. Setelah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bijak ialah orang yang sentiasa mengingati maut dan bersedia untuk menghadapinya. Manakala orang yang bodoh, orang yang jahil ialah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Jadi ikut hawa nafsu ni benda. Ini Hawa nafsu ni kan. Jadi termasuk dalam golongan orang yang bodoh, orang yang jahil. Jadi untuk kita mengatasi masalah ni ialah pertama kita sudah tahu silap kita, kembali ke pangkal jalan sebelum terlewat. Sebelum kita terlewat, pasal bila kita sudah terlewat, Masya Allah, barakallah, na'udzubillah bin zalik, istighfar banyak-banyak, kita memang ada masa untuk bertaubat, maka bertaubatlah dengan sebaik-baiknya. Bertaubat dengan sebaik-baiknya. Kita sudah tahu kita silap, taubatlah. Itu syarat dia lah. Dan ada pun kalau kita lihat hadis Nabi SAW berkaitan tentang transgender apa semua ni kan, LGBTQ. LGBT ni maksudnya Allah melaknat sesiapa yang mendatangi binatang, Allah melaknat sesiapa yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, melaknat siapa yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, melakukan perbuatan kaum Nabi Lut 2 kali disebut. Allah laknat. Mungkin kurang faham apa zaman Nabi Lut ni. Nabi Lut, saya rasa dia faham Nabi Lut. Siapa Nabi Lut? Kaum Sodom tu. Okey. Kaum Sodom tu kan. Bilang diterbalikkan dorang punya negeri, dorang punya wilayah tu. Begitulah. Kerana bencinya Allah pada perbuatan itu. Dia ada kisah sebelum tu. Nabi Lut ni dengan Nabi Ibrahim ni dia ada kaitan keluarga. Okey, betul. Jadi satu ketika datangnya beberapa orang malaikat pergi jumpa Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ketika itu tengah malam. Jadi dia menyampaikan time tu Nabi Ibrahim bersama dengan Sarah lah, istrinya yang berada di Palestin, Sarah, yang akhirnya melahirkan Nabi Ishak. Okey. Jadi ketika itu dia datang pada tengah malam. Dan Nabi Ibrahim pun menjamu mereka dengan gulai anak sapi. Tengah malam tu begitu. Tapi dia yang heran, diorang tak makan dan diorang dapat sentuh benda tu. Jadi dia pun terkejut. Apa ni, bukan manusia ni. Jadi dia pun cakap, jangan takut. Kami ni utusan daripada Allah. Kami ni malaikat. Malaikat yang datang. Malaikat yang datang. Jadi dia beritahu kami datang pergi sini untuk beritahu kau 2 pengkabaran. Pertama, kau akan ada anak. Okey. Nama dia Ishak. Anakmu namanya Ishak. Dan yang kedua ialah kami mau pergi tempat Nabi Lut ni. Kami mau kasih hancur dia punya kawasan. Okey. Sebelum subuh nanti. Okey. Begitu. Jadi dia pun lepas daripada sana orang pergi tempat Nabi Lut. Dia pergi tempat Nabi Lut. Jadi bagaimana orang Sodom ni kan, malaikat bila dia butuh kerja jadi manusia, dia akan jadi orang yang paling handsome. Betul. Jadi dia pergi sana kan, orang-orang Sodom ni dia macam, Nabi Lut, bagi tahu lah siapa yang tadi tu. Dia bilang, kami pun mau berkenalan lawak pula itu. Jadi ini lelaki ni. Jadi Nabi Lut begitu, kenapa kamu pergi sini? Kenapa kamu berupa dengan cantik begini di sini? Dia bercakap, di sini kau tahu kan kaum aku ni suka dengan sesama jenis. Jadi bilang malaikat tadi itu lebih kurang bunyinya, jangan kau risau, dorang tidak akan dapat mengapa-apakan kami. Jadi pendekkan cerita dia beritahu, wahai Nabi Lut, kau sama kaummu keluar daripada kampung ini, daripada wilayah ini, pada masa yang ditetapkan itu sebelum subuh tu, dan tinggalkan istrimu dan kaummu yang ingkar. Kenapa istrinya tinggal? Kenapa Ustaz? Sebab istrinya menyokong kegiatan tadi. Nabi Lut dia tawarkan lagi bahawa, wahai umatku, aku tawarkan kau anak perempuanku ni lawak bani gitu kan. Wahai Lut, kau ni macam tak tahu pula tes kami. Ya. Kami suka yang itu lah. Ada gitu kan. Gitu kan. Jadi mereka pun keluar, maka diangkatlah kotanya itu, wilayahnya itu, dan diterbalikkan. Wife dia tinggalkan sekali. Ya, pasal wife dia pun menyokong pada itu. Benda tu. Alamak. Jadi insya-Allah taubat, kembali ke pangkal jalan. Semoga Allah memberkati hidupmu dan orang sekelilingmu, insya-Allah. Wow. Kisah tu saya selalu dengar juga dari masa kecil, tapi kali ini refresh baliklah. Bagaimana pada zaman itu sudah ada yang sejenis begitu. Memang zaman Nabi Lut lah. Itu permulaannya ya. Satu dipanggil kaum Lut. Kaum Lut. Kaum Sodom. Sodomi kan? Sodomi. English Sodom. Now I know. Kita beberapa lagi mungkin yang pendek-pendek yang Ustaz boleh jawab. Ustaz,
salahkah bermakeup bercantik? Nama saya Rosli. Kalau malam saya Rosliah. Alosta Kedah. Kita kembali kepada fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali kepada fitrah kita, iaitu fitrah kita, fitrah yang asal lelaki kita lelaki, dia akan selalu jadi perempuan. Rosliah malam nama dia Rosliah ni. Perempuan pun akan jadi perempuan, tidak akan jadi lelaki. Jadi kembali kepada fitrah, maka haram apabila kita mengubah fitrah itu, dan haram bila kita mengubah apa yang ada pada diri kita. Seperti mana tadi ada buah dada apa semua itu kan adalah haram. Jadi bila kita tahu dia haram, maka kita tinggalkan. Sebaik-baiknya lah dekatkan diri dengan Allah, banyakkan solat, banyakkan zikir, InsyaAllah. dan dekati orang-orang alim, orang-orang soleh. Semoga akan ada orang bilang sinar di hujung jalan. InsyaAllah. Cahaya di hujung. Dengar tu ya. Okey, kita punya makanan on the way. Terima kasih producer. Ya, tapi terakhir. Okey, boleh. Confirm terakhir. Salam Ustaz Farid. Ibu saya nak kahwin semula. Saya tak dapat terima. Walaupun ayah saya sudah meninggal dunia dari kecil. Saya tak nak melihat orang lain bersama ibu saya. Bagaimana nak react ni Ustaz? Bolehkah saya melarang? Syurga itu terlepas kaki ibu. Ya. Itulah terakhir Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu ni Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu siapa yang patut kita taat. Okey. Sahabat tanya ni, ya Rasulullah, siapa yang patut kami taat? Nabi bagi tahu ibumu. Who next? Your mother. Who next? Your mother. And then your father. Gitu. Tiga kali ibu baru bapa. Dan disebutkan banyak dalam Al-Quran berkaitan tentang ibu bapa ni. Hatta dalam ketika ibu bapa tu pun menyuruh kita untuk membuat perkara yang mensyirikkan Allah. Contohnya kan ibu tu membawa kita untuk berdukun, membawa kita untuk buat perkara yang jahat. Jangan kita ikut. Tapi kita kena bergaul dengan cara yang baik. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa suhibuhuma fid dunya ma'rufa. Kalau mereka bersungguh-sungguh untuk membawa kau ni untuk mensyirikkan aku, kata Allah, yang benda tu kau tak tahu, ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma, maka jangan ikut. Jangan ikut. Tapi wasuhibuhuma fid dunya ma'rufa. Wasuhibuhuma, maka bergaullah, bersahabatlah dengan mereka dengan sahabat yang baik. Macam juga kan cerita-cerita ibu bapa ni kan, tidak ada kurniaan yang sehebat ibu bapa di dunia ni sebenarnya. Betul. Jadi buat baik dengan dorang. Bila kita berbuat jahat dengan dorang, maka redha ada hadis Nabi SAW, redha Allah tahta ridha il walidain. Redha Allah tahta ridha ul ab. Maksudnya redha Allah ni di bawah redha kedua ibu bapa kita. Betul. Jadi kalau kita menyakiti ibu bapa kita, maka kita menyakiti Allah punya orang murka Allah. Betul. Allah murka Allah pada kita tadi. Jadi kepada soalan tadi itu, pertama kita kena tanya ibu kita apa keperluannya, dan apa keperluannya, dan kalau memang tujuannya. Kalau memang betul dia mau bernikah, apa boleh buat, itu pilihannya. Pasal pertama kita kena faham, kita tidak akan boleh menggantikan tanggungjawab sebagai seorang suami. Walaupun kita hebat macam mana pun, tetap kekosongan suami pada ibu tu tak boleh diganti. Pasal suami tetap suami, anak tetap anak. Sama juga macam isteri kan. Seorang anak tu dia tidak akan boleh orang bilang duduk di mengisi kelompangan isteri kepada bapaknya. Betul. Pasal dia bukan isteri, dia tetap anak. Ada perbezaan di situ. Jadi ada keperluan yang perlu untuk mereka dapat. Keperluan suami isteri, kasih sayang, itu fitrah. Itu fitrah. Jadi bincang dengan cara baik. Redokan mungkin mungkin boleh tengok juga background lah. Mungkin dia tidak menyukai, mungkin si lelaki itu mungkin tidak dikenali sangat begitu mungkin. So mungkin dia takut ibunya ditipu apa apa pun, duduk berbincang, anak beranak, dan cuba kenal hati budi bakal bapak tiri tadi itu. Kalau okey, kita insya-Allah support dengan sebaiknya. Redokan. Pasal satu lagi, bapak sudah meninggal. Betul. Bapak sudah meninggal. Lain lah kalau bapak dia masih ada mau kahwin tu, memang cari penahas tu mana boleh. Mana boleh. Betul. Mana boleh isteri kahwin dua. Betul. Allah Taala alam. InsyaAllah. Semoga menjawab insyaAllah. InsyaAllah. Jadi berakhirlah kita punya season 7 episode yang ke-8 Fadil Ramadan. Saya sangat berbesar hati, berbangga juga sebab
berharap juga ini adalah kira ibadah juga Ustaz ya. Apa yang kita buat selama sebulan ni, dan juga ada Ustaz Farid Liman daripada minggu pertama dan minggu keempat ini, dan kita banyak berkongsi cerita walaupun Kenny bukan beragama Islam, tapi cukup orang bilang sharing yang orang bilang sama-sama belajar dari segi mana-mana yang positif. Tidak kira orang bilang secara religius ataupun tidak, tapi mana-mana yang baik kita ambil, yang kurang baik sama-sama kita cari yang mana yang terbaik insya-Allah. Dan kami ingin menutup tirai orang bilang Fadilat Ramadan ini, bekas kita akan kembali ke podcast kita biasa bermula minggu hadapan. Dan kita ingin menjemput besok kita ada rakaman ucapan hari raya, terutamanya siapa-siapa ingin membuat rakaman bersama kami melalui Clubhouse dan juga Facebook, boleh kami akan bacakan, dan juga kamu boleh bercakap kami secara direct sebenarnya di Clubhouse. Jadi kita jemput, kamu boleh bagilah ucapan kamu kepada siapa dan siapa. Why not besok 9.30 di bersama dengan kami Kinabalu Podcast. Kami tutup tirai 4 episod kita ini bersama dengan Ustaz Farid Liman. Saya secara personal dan juga producer ingin mengucapkan terima kasih Ustaz Farid Liman. Sama-sama. Kenny, saya pula terima kasih sebab saya learn a lot. I learn a lot. Yes. Especially from my long time friend. Betul. Yes, man. To see you again is such a happy occasion. Wonderful day. Oh yes. Nabi Luth itu kita tinggalkan dulu, dia punya sejarah dan juga dia punya orang bilang fadilat daripada cerita itu kita ambil dengan baik. Maksud saya jangan nak sejenis sangatlah. Jangan. Baiklah. Ada sesetengah video tu janganlah kita video Alif Syukri kalau kamu cakap ni. Tidak. Yang dia punya penari agak macam melebihi. Macam takut kena cancel. Tapi iyalah itulah itu. Sebab sudah terima banyak aduan daripada betul. Iyalah. Dan dia pun sudah kena panggil SKMM. Ya. Minta maaf juga lah. Betul. Saya rasa dia memang content creator. Itu yang dia mau. Virality, yes. Okey Ustaz, kata-kata akhir untuk menutup tirai kita punya Ramadan ni, Fadilat Ramadan ni insya-Allah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Pertama terima kasih kepada Kinabalu Podcast, Kinabalu pertama di Sabah. Alright. Okay, worth to follow and don't forget to subscribe their channel, YouTube channel, and also follow them in Spotify. And then terima kasih kepada semua pendengar yang sudi mendengar bual bicara kita pada malam ini. Dan pada yang sesi pertama hari itu. Dan terima kasih juga kepada kita punya penaja, sponsor kita. Okay, kerana menjadikan perkara ini nyata insya-Allah dengan sponsorshipnya. Thank you Johan. Thank you Johan. Orang Kota Maru tinggal Jipun. So terima kasih juga kepada semua yang menyoal tadi itu. Semoga soalan-soalan yang telah diberikan dapat kita manfaatnya. Jawapan yang kalau ada jumpa jawapan yang lebih hebat, lebih ni, ikutilah jawapan yang itu. Apa yang saya sampaikan adalah berdasarkan ilmu saya. Orang bilang keterbatasan ilmu yang sedikit ini, namun kita besar hati untuk menyampaikan apa yang kita rasa perlu untuk disampaikan. Terbaik. Dan kita sentiasa untuk upgrade diri kita. Kan? Upgrade bukan hanya pada ilmu dunia tapi juga pada ilmu agama, supaya kita dapat booster kan kita punya amalan. Bukan booster shot tu dari vaksin. Tapi booster tu juga kena ada pada amalan kita, terutamanya knowledge kita malam akhir. Betul. Jadi insya-Allah kita apa yang saya sampaikan itu semoga dapat manfaat untuk kita semua insya-Allah. Itu sahaja. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz sekali lagi. Thank you so much. Thank you. We're gonna take orang bilang we're gonna have a rest until another episode next week pada hari raya nanti. Dan kita sekali lagi jemput kepada anda yang untuk hadir besok buat ucapan kamu. Silakan. Terutama orang-orang yang mungkin yang berada di luar daripada Malaysia, yang bercuti ataupun tinggal berada di luar. Why not? Boleh sampaikan ucapan kamu. Dan penaja kami, terima kasih kepada Johan, orang Kota Marudu tinggal Jipun. Follow Johan's journey.
mempromosikan Aomori Japan. Ya, subscribe, like juga share, komen di YouTube channel Lagu Dari Langit. Ya. Dan kenali Johan di sana, bagaimana dia berpuasa di sana, bagaimana dia menjalankan ibadah dia di sana, dan macam mana dia mempromosikan tempat-tempat menarik di Aomori Japan. Betul. Macam mana dia nak daki gunung Iwaki di sana, Ya. Hirosaki Castle yang Cherry Blossom, Hanami Apple. Festival, Apple yang besar, okay. Yes, Dan juga benda-benda yang pelik juga ada sana banyak. Banyak. Ya. So tengoklah channel apa ni, orang Kota Mertu tinggal Jepun. Mertu keluar Kota Cina. Mertu. Keluar saya punya Cina. Kasih jadi kau punya best friend. Apa ini? Apa kau cakap ni? Tengok itu YouTube. Oh, so, iyalah. macam kau punya best friend. Oh begitu. Kira bapak-bapak punya nasihat. Uncle lah. Itu saja daripada kami. Saya Ricardo. Saya Kenny. Kami dari Kinabalu Podcast, the number one podcast in Sabah. Ciao, ciao, ciao. Ciao, Bella, ciao. Hello, Kopi Kemilo. Saya Kat Faris, pria pujangga, Kat Rafiq. Shout out to Kinabalu Podcast. Podcast nombor 1.